Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan berbincang perbincangan soalan latih tubi. Setelah kita selesai menganalisis teks dan memahami sukatan. Kita dah buat sukatan satu persatu dan hari ini kita akan membuat latih tubi dengan membincangkan soalan-soalan yang kita dapat daripada bengkel sastra semester 2 sebelum ini. Hari ini kita akan berbincang tentang pembangunan insan, iaitu soalan yang berkait dengan keagamaan. Ini merupakan sesi yang pertama lah. Ini permulaan ya. Untuk keagamaan, pelajar sepatutnya dapat menghuraikan nilai Islam dan kehidupan beragama sebagai tonggak pembangunan sasiah. Jadi dalam hasil pembelajaran ni pun pelajar dah tahu ada dua fakta ataupun perkara yang ada dalam keagamaan, iaitu satu nilai Islam dan yang kedua adalah kehidupan beragama. Jadi pelajar kena tahu kedua-dua ini. Nilai Islam ni merupakan sifat-sifat ataupun perwatakan yang ada pada watak-watak yang ada dalam teks, dan kehidupan beragama pula merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh watak bagi menurut perintah ataupun ajaran yang ada dalam agama Islam. Dan kemudian kedua-dua nilai ini menjurus kepada pembangunan sasiah ataupun orang kata nilai-nilai moral ataupun budi pekerti ataupun adab yang seimbang dalam pembangunan sasiah. Sebab tu soalan kalau pelajar tengok kalau berkait dengan keagamaan, dia selalu merujuk kepada pembangunan sasiah ataupun masyarakat yang beriman, masyarakat yang berakhlak mulia dan sebagainya. Jadi di sini kita akan bincangkan 5 soalan, dan kalau pelajar tengok kan kalau soalan itu merujuk kepada aspek agama, maka dia akan memerlukan kedua-dua fakta, iaitu nilai Islam dan kehidupan beragama. 3-2 ataupun 2-3. Tapi jika soalan menjurus kepada nilai agama ataupun kehidupan beragama, maka pelajar kena bagi satu saja. Kalau soalan tanya nilai agama, bagi nilai sahaja, jangan bagi kehidupan beragama. Dan kalau soalan tanya kehidupan beragama, bagi perbuatan kehidupan beragama tu dan jangan bagi nilai. Melainkan kalau soalan tanya aspek agama, itu yang dikatakan 3-2 ataupun 2-3, iaitu pelajar kena bagi kedua-duanya. Baik, kita tengok soalan yang pertama, iaitu berdasarkan teks Sulalatus Salatin, bincangkan nilai keagamaan dalam konteks pembangunan insan. Di sini jelas ya, fakta dia nakkan nilai keagamaan. Maknanya di sini dia nak sifat ataupun perwatakan yang ada pada watak tersebut. Jadi nilai agama kita tahu yang paling kuat sekali kalau ada kait dengan agama daripada dulu hingga kini, iaitu beriman. Jadi nilai itu dia memang akan adalah taat pada perintah Tuhan. Dan kemudian kita boleh tengok nilai kalau dalam teks Sulalatus Salatin ataupun Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, yang jelas ialah berdakwah ataupun menyebarkan agama Islam. Jadi kan kita bagi fakta. Yang kedua, kita bagi ayat perbincangan, kerana ayat perbincangan ini yang akan menjadikan pelajar memperoleh markah. Ayat contoh peristiwa yang berkait dengan teks Sulalatus Salatin. Dan kalau kita tengok nilai agama ni, selalunya watak dia mesti maulana ataupun sultan-sultan. Memanglah ada watak-watak lain yang boleh memaparkan nilai agama ataupun kehidupan beragama. Tapi di sini kita nak cari yang kuat, yang sesuai dengan skema. Dan selalunya yang skema ni dia akan ambil yang jelas, yang orang kata yang nampak nyata dekat dalam teks. Jadi yang nampak nyata yang ada nilai agama ini ialah maulana yang datang ke Melaka untuk menyebarkan agama Islam. Dan kemudian sultan-sultan. Dan saya pernah
berkata pada pelajar, sultan yang ketara tentang menuntut ilmu agama ni ada pada 3, iaitu Sultan Mansur Shah, Sultan Muhammad Shah dan Sultan Mahmud Shah. Memang ada Sultan Muzaffar, ada Sultan Alauddin, ada nilai-nilai agama ni, tapi yang orang kata jelas mereka ini menuntut ilmu agama. Dan mereka juga orang kata belajar kitab macam kitab muamalat, kitab fiqh, dan mereka juga yang bertanyakan tentang isi syurga dan neraka, dan satu lagi bertanyakan tentang rezeki. Okey, jadi di sini kita ambil watak-watak yang kuat dahulu, okey, untuk menjawab soalan ni. Melainkan kalau soalan itu menjurus kepada watak-watak tertentu seperti watak Maulana Abu Bakar sahaja, maka kita akan cari nilai agama yang terdapat pada Maulana Abu Bakar. Okey, cara menjawab pelajar boleh lihat dalam nota muka surat 10 dan contoh peristiwa pada muka surat 7. Begitu juga pelajar boleh lihat juga cara menjawab dalam skema percubaan muka surat 2 dan muka surat 3. Okey, ini adalah contoh. Okey, satu contoh yang saya bagi untuk pelajar nampak dengan jelas cara kita nak menghurai soalan tersebut. Okey, yang pertama kita bagi beriman kepada Allah. Okey, kemudian kita berikan huraian. Huraian ni terpulang pada pelajar, sama ada pelajar nak bagi pun boleh, tak bagi pun boleh, tapi selalunya huraian ni dia melengkapkan orang kata isi pelajar. Okey, di sini ayat perbincangan yang berwarna jingga tu adalah penting. Sebab apa? Di situ akan memberikan satu markah kepada pelajar selain pada fakta. Kemudian diikuti dengan contoh peristiwa dan akhir sekali kesan kepada watak tersebut, ataupun kalau soalan bertanyakan berkait dengan diri pelajar, maka kata kunci saya kita akan gunakan. Okey, jadi di sini kita menjurus kepada watak. Okey, kesan kepada watak. Bila dia ada keimanan, apa yang orang kata kesan kepada diri dia. Okey, dan ini kita kena kaitkan dengan pembangunan sasiah tadi. Okey. Okey, yang kedua, perbincangan soalan yang kedua ialah agama merupakan asas penting dalam pembangunan insan. Berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, bincangkan kehidupan beragama yang mampu menjadi tonggak pembangunan diri anda. Okey, pada mulanya pernyataan tu kita baca dia kata agama saja. Okey, agama ni kalau dia kata dia agama, dia boleh dua antara faktor dia, antara nilai keagamaan ataupun kehidupan beragama. Dan dia kata penting. Jadi ayat kepentingan tu kita boleh letakkan dalam pembangunan insan. Okey, itu kesan kepada pembangunan insan. Berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, contoh peristiwa akan berdasarkan pada Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Tapi apabila pelajar lihat pada soalan, dia berbeza. Dia kata bincangkan kehidupan beragama. Maknanya di sini dia tak nak nilai Islam, dia nak kehidupan beragama. Maka pelajar kena tengok betul-betul soalan. Kadang-kadang soalan itu ada dalam pernyataan. Sebab apa? Dia akan kata bincangkan pernyataan tersebut. Okay? Tapi di sini soalan yang sebenar berada pada ayat yang berikut ni lah, bincangkan kehidupan beragama. Maka di sini fakta dia yang sebenarnya ialah kehidupan beragama. Okay? Dan pelajar kena bincangkan fakta kehidupan beragama ini berdasarkan contoh peristiwa yang ada dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan kena kaitkan kesan tu kepada diri pelajar. Maka di sini kita akan menggunakan kata kunci. Okay? Saya. Okey, cara nak jawab pun ada dua, iaitu pelajar menggunakan perkataan saya ni, kata kunci saya ni untuk kesemua huraian perbincangan pelajar dalam satu fakta tu, ataupun pelajar hanya menggunakan kata kunci saya itu pada ayat kesan kepada diri pelajar. Okey, jadi di sini dia nak soalan dia nak fakta kehidupan beragama, ayat perbincangan, ayat contoh peristiwa berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan ayat kesan kepada diri saya.
Okey, diri pelajar. Okey, cara jawab yang orang kata penuh, pelajar boleh tengok pada nota iaitu muka surat 3, 15 dan 18. Okey, di sini saya nak tekankan sekali lagi, kalau sebut saja agama, dalam novel saudagar besar dari Kuala Lumpur pun dia memang ada tema dia dua iaitu ahli perniagaan dan agama kebangkitan Islamiah. Okey. Jadi untuk yang tema keagamaan ni dia ada watak-watak dia. Okey, kita ambil watak tu dulu. Watak yang pertama yang orang kata yang nampak jelas ialah lebay ma'ruf. Diikuti dengan Iman Saad, Mahani, Tan Sri Said Aris dan lain-lain lagi. Okey, memang kita akui watak utama Cik Muhammad pun ada nilai agama. Tapi di sini kalau tidak menjurus kepada Cik Muhammad, jadi kita gunakan watak yang memang kuat untuk nilai agama tu, iaitu lebay ma'ruf, macam yang saya kata tadi, Mahani, Tan Sri Said Aris, Sharifah Mu'ina dan sebagainya. Jangan menggunakan Cik Muhammad. Okay, Cik Muhammad ni kalau ada sekalipun yang jelas iaitu pada hukum faraid, iaitu dia amanah, dia memfaraidkan harta pusaka dia dengan betul. Okay? Tapi saya syorkan jangan guna Cik Muhammad, melainkan kalau soalan memang menjurus kepada nilai keagamaan yang ada pada Encik Muhammad. Baik, sekarang kita tengok contoh jawab kehidupan beragama. Okey, kat sini kita tengok solat berjemaah. Maknanya solat itu merupakan perbuatan yang kita lakukan untuk orang kata menurut perintah ataupun yang ada dalam ajaran agama Islam. Okey, kita bagi fakta solat dan kemudian kita bagikan kepentingan sebab apa dalam tu dia ada nyatakan dia nak ayat kepentingan, kemudian baru kita bagi ayat huraian, ayat contoh peristiwa dan yang penting di sini adalah ayat contoh peristiwa dan perbincangan selain daripada ayat fakta. Okey, kemudian kita bagi orang kata ayat kesan yang ada kait ataupun menggunakan kata kunci saya. Okey, apa kesan kalau kita melakukan solat berjemaah? Okey, jadi ni bila kita lakukan ataupun jangan guna kata kunci saya. Saya perlu menunaikan solat berjemaah agar dapat menanam sifat-sifat yang baik dalam diri saya dan menghindarkan kemungkaran. Okey, itu adalah ayat kesan untuk diri kita ataupun diri pelajar dengan menggunakan kata kunci saya. Barulah pelajar akan dapat markah untuk ayat kesan ni ataupun ayat ke arah pembangunan insan ni. Okay, soalan yang seterusnya kita tengok berdasarkan wasiat Sultan Mansur Shah dan Raja Ahmad dalam teks Salatul Salatin, huraikan aspek keagamaan yang tergantung dalam wasiat tersebut yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan anda. Okey, di sini kita tengok wasiat selalunya apabila raja gering ataupun hampir orang kata mangkat, dia akan turunkan wasiat kepada anak dia yang bakal menjadi pengganti raja. Tapi bila dia turunkan wasiat, dalam wasiat tersebut kita boleh tengok dia lebih kurang sama aja, iaitu dia kena ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Di antaranya ialah dia kena beriman, menjaga orang kata perbuatan dia, tingkah laku dia dan mengamalkan perkara-perkara yang baik. Selain daripada orang kata adil, prihatin, dan dalam wasiat tu selalunya akan ditekankan jangan meninggalkan orang kata perkara-perkara yang disuruh oleh Allah ataupun mengejarkan perintah Allah. Dekat situ kan dia tekankan dekat situ. Jadi di sini kita nak tengok huraikan aspek keagamaan. Bila soalan kata aspek keagamaan, maka pelajar kena memberikan 3-2 iaitu nilai Islam dan kehidupan beragama. Sama ada pelajar bagi nilai Islam 3 ataupun nilai Islam tu 2 dan sebaliknya. Okey, dan diikuti dengan ayat huraian, ayat contoh peristiwa dan ayat kesan yang kait dengan kehidupan
anda, maknanya kait dengan kehidupan pelajar. Di sini pelajar masih perlu menggunakan kata kunci saya. Okay, ini contoh petikan wasiat tadi. Jadi yang mana yang saya warnakan dengan warna hijau itu boleh dijadikan fakta kepada soalan tadi. Jadi di sini pelajar boleh tengok wasiat dia selalunya akan menekankan tentang perkara-perkara yang perlu ada pada raja. Adil, hormat orang, orang kata prihatin, orang kata melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Jadi di sini saya senaraikan yang berwarna hijau tadi. Yang pertama iaitu beriman kepada Tuhan, berakhlak ataupun berpekerti mulia, bertanggungjawab, menolong, itu prihatin, adil dan muafakat. Yang ciri-ciri ini juga kita pernah nampak waktu kita belajar dalam semester 1 dulu pada gurindam, iaitu taat setia kepada raja. Jadi kan sekurang-kurangnya pelajar tahu nilai yang perlu ada pada raja tu macam mana. Okay, jadi untuk kepemimpinan dalam pembangunan negara pun boleh guna, untuk jati diri pun boleh, nilai kemanusiaan pun boleh, dan sekarang ni kita tengah tengok pada keagamaan. Baik, sekarang kita tengok contoh menjawab soalan yang dikemukakan. Tadi berdasarkan wasiat kita kena cari fakta dalam tu. Ini bermakna pelajar perlu mencari fakta di dalam wasiat tersebut. Okey, contoh peristiwa hanya bagi yang berkaitan. Okey, tak semestinya pelajar bagi tentang Sultan Alauddin Riayat Shah ataupun Raja Ahmad tu. Okey, sebab dia tak nyatakan di situ. Ambil fakta aja di dalam dan cari contoh pemimpin ataupun sultan yang lain pun boleh. Tapi kalau pelajar dapat cari orang kata fakta dan contoh peristiwa yang berkaitan dengan Sultan Alauddin, lagi sesuai lah. Kan? Cuma di sini sebab dia tak nyatakan, jadi contoh tu siapa-siapa pun boleh. Raja-raja mana pun boleh, sultan-sultan mana pun boleh. Tapi kena ada dalam teks Sulalatus Salatin. Jadi di sini kita ambil sebab dia kena bagi dua, sama ada nilai Islam ataupun kehidupan beragama, maka kita bagi nilai Islam iaitu bertanggungjawab. Dan cara huraian dia, sebab sekarang ni kita tengah menjawab soalan keagamaan, maka pelajar kena bagi ayat pun ayat yang berunsur keagamaan. Okey, bagi fakta, bagi huraian, kemudian bagi ayat kepentingan, bagi contoh peristiwa, dan akhirnya ayat kesan tu pelajar kena kaitkan dengan diri pelajar. Maknanya di sini pelajar kena menggunakan kata kunci saya. Okey, oleh itu saya perlu memiliki nilai bertanggungjawab agar dapat menjalankan tugas dan perintah Tuhan dengan lebih sempurna. Maknanya perkara tu berkait dengan diri pelajar. Okey. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu aspek keagamaan membentuk insan berakhlak mulia. Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi di sini kita tengok aspek keagamaan. Maknanya di sini soalan masih nakkan nilai agama dan kehidupan beragama. 3-2. Okey, sebab apa dia kata aspek keagamaan? Dia tak cakap dia nak nilai, dia tak cakap dia nak kehidupan beragama. Dia nak kedua-duanya. Membentuk insan berakhlak mulia. Maka huraian ataupun ayat perbincangan pelajar dan ayat kesan kena menjurus kepada dapat membentuk insan yang berakhlak mulia. Okey, akhlak mulia tu kita tak boleh pakai dah, sebab apa? Dia berada dalam soalan, jadi kita kena cari perkataan yang sesuai dengan akhlak mulia tersebut. Okey, di sini kita kena bagi fakta, kena bagi ayat bincang, kena bagi contoh peristiwa dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, dan ayat kesan untuk membentuk insan berakhlak mulia. Okay, perbincangan pun kita kena masukkan ayat yang menunjukkan bahawa dapat membentuk insan yang berakhlak mulia. Begitu juga dengan nilai agama dan kehidupan beragama. Okay, berakhlak mulia ni dia banyak lah. Beriman pun boleh. Salah satu dia beriman, sabar dan sebagainya. Fakta dan cara contoh jawab pelajar dapat lihat dalam nota muka surat 8, dan pelajar kena sesuaikan fakta dan huraian yang ada dalam contoh nota tersebut dengan soalan yang
diberikan. Okey, ini contoh jawapan. Kita ambil fakta nilai Islam iaitu amanah. Okey, kita bagilah huraian. Okey, di sini dia perlukan ayat perbincangan. Jadi kan ayat perbincangan ni lah yang akan bagi markah dan kemudian kita bagi contoh peristiwa. Saya dah kata kalau keagamaan dalam teks novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang paling utama ialah watak yang berkait dengan agama sendiri iaitu Lebay Ma'ruf, Iman Saad, okey, Mahani, Tan Sri Said Aris dan sebagainya. Okey, dan ayat kesan pula kita bagi kepada watak sebab apa dia tak cakap pun kata dia nak kepada dikaitkan dengan diri pelajar. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan 5 iaitu berdasarkan novel SBDKL, pengarang memuat nilai keagamaan. Okey, di sini dia dah cakap secara orang kata terang dia nak nilai agama. Okey, nilai agama kemudian diikuti dengan ayat perbincangan dalam usaha mendidik insan. Jadi dalam fakta, dalam ayat perbincangan, dalam ayat kesan tu nampak cara pelajar menghuraikan untuk mendidik insan. Okey, bincangkan pernyataan tersebut. Okey, ini pun pelajar boleh lihat dalam nota muka surat 8 dan contoh jawapan dia adalah seperti berikut. Okey, memiliki ilmu agama. Jadi kita bagi ayat perbincangan di situ sebab ayat perbincangan yang diperlukan untuk mendapatkan markah. Ayat huraian dengan ayat kepentingan kita boleh masukkan sebab apa dia mungkin membantu memantapkan lagi perbincangan pelajar. Kita bagi contoh dan kemudian kita bagi ayat kesan kepada watak. Sebab apa dalam pembangunan insan kalau kita nak bagi ayat kesan sama ada kesan kepada watak ataupun kesan kepada saya ataupun orang kata menggunakan kata kunci saya. Okey, kesan kepada diri pelajar sendiri. Okey, kita tengok yang keenam iaitu berdasarkan watak-watak dalam kalangan raja dan pembesar. Huraikan pembangunan insan dari aspek keagamaan seperti yang tergambar dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Okey, di sini kita dapat kenal pasti iaitu dia nak aspek keagamaan. Maknanya dia nak kedua-duanya iaitu nilai agama dan kehidupan beragama 3-2 ataupun 2-3. Diikuti dengan ayat huraian, ayat contoh peristiwa yang berkait dengan raja dan pembesar. Okey, bila kita tengok soalan ni kita boleh ambil balik yang jawapan yang kita bincangkan di atas tadi sebelum ni. Okey, yang kita bincang pada Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Mahmud Shah. Kita boleh ambil tiga, lepas tu kita boleh bagi pembesar sama. Pembesar pun kita boleh ambil pembesar yang berkaitan lah. Okay, yang ada memenuhi ataupun menepati ciri-ciri yang berkait dengan keagamaan. Okay, dan kemudian kita bagi ayat kesan. Okey, di sini kita boleh tengok contoh yang diberi ialah berkait dengan Sultan Mahmud. Okey, merendah diri. Pelajar bagi ayat fakta, bagi ayat huraian dan kemudian bagi ayat kepentingan sebab ayat kepentingan ni pun dia boleh melengkapkan ayat huraian, bagi contoh dan akhir sekali bagilah ayat kesan yang berkait dengan diri pelajar. Sebab apa? Soalan minta yang berkait dengan diri pelajar ataupun menggunakan kata kunci saya. Okey, itu sahaja setakat ni. Saya harap pelajar dapat faham apa yang kita bincangkan di sini dan kita akan sambung dengan nilai-nilai yang ada dalam pembangunan insan yang lain iaitu jati diri, nilai kemanusiaan dan ilmu.